الله 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 يا Dah kita faham. Haram buang air adab kiblat di tempat yang bukan tandas. Sebab kita baca dekat bawah tu. Adapun kalau ada dinding, tingginya lebih daripada 2/3 dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih dari 3 hasta, atau dalam tempat memang disediakan untuk buang air, tidaklah haram pada kiblat atau mengganggunya. Maknanya kalau tempat tu memang tandas, dekat rumah kita tandas, kita tengok buang air ni ada kiblat. Tak apalah, tak ada haram. Kenapa? Tempat itu memang tandas. Dikepung macam bilik air je biasalah. Tempat itu, jadi haram buang air ni hadap kiblat di tempat yang bukan tandas. Tapi ada penangan di sini. Tetapi jika ada dinding yang jaraknya dengan orang yang buang air itu tingginya apa? Tinggi dinding tu lebih dari 2/3 hasta dan jarak ni kita dah beli. Tapi jika dinding jarak dengan orang yang buang air itu jarak tu 3 hasta. 3 hasta. Dan tinggi dinding itu lebih daripada 2/3 hasta, maka tiada haram ia menghadap kiblat. Faham tak dekat apa ni? Tak berapa. Dengar sini. Tak berapa faham Ustaz. Ni penjelasan dia. Nama dia Ustaz? Saya lukis kat gambar. Ini orang buang air. Ini orang buang air. Nak kena jelas ni. Ini siapa ni? Nak tunjuk itu. Ini orang buang air. Dia kecil ke besar ke tak kira. Dia mesti ada dinding depan dia. Ini tempat bukan tandas. Kat hutan, dekat semak, dia sini. Dinding. Kalau dia tak nak haram menghadap kiblat, dia dengan dinding dia ni, Ada dinding lah. Tulis dia.
dinding. Jadi kita tak confuse mana orang dan dinding. Ni dinding. Dia dengan dinding mesti kurang jarak. Jarak mesti kurang 3 hasta. 3 hasta ni berapa 48 cm kali 3. Berapa? 144 cm. 144 cm berapa meter? 6 kaki dulu 4 meter. 144 cm berapa meter? 1.4. Meter lebih Ustaz. Meter. 144. Betul? Ya, ya. 144 lah, 144. Meter. 3 hasta berapa kaki wah? 6 kaki Zat. 6 kaki 6 kaki 3 hasta 6 kaki. 144 cm. 144 cm nak jadi inci macam mana? Kali dengan Seinci 25, kali seinci dengan 25, seinci 25. 0.3 Bagi 25 cm. 97. 57 inci. 57 inci bagi 12. 5 kaki lebih 10 Kali 5 kaki lah. 5 kaki kot. 60, 5 kaki. 3 hasta ni 4.7 kaki. 4.7 kaki. .7 kaki. Kita kata 5 kaki pun tak apa lah. Ada ruler nak kena ukur. 3 hasta. Ini dinding. Dinding ni disyaratkan mestilah tingginya ni tinggi apa ni? Tinggi dinding. Dinding. Saya cakap dinding kenapa? Saya takut orang faham tingginya, tinggi orang berak tu. Tinggi orang kencing. Tinggi dinding. Mesti lebih 2/3 hasta. 2/3 hasta berapa kaki? 1 kaki lebih. 48 cm. Bagi 3. Kali 2. 32 cm. 32 cm. Kali nak tukarkan inci. 12 inci. Sekaki je. 12.7 kaki. 12 inci. 13 inci. 12 kaki je. 2/3 hasta. Sekaki je 2/3 hasta. Ini 1 hasta. Betul lah sekaki. Lebih kurang lah. Satu kaki. Ni kalau dia nak dia nak kencing dekat luar yang bukan tandas dan dia tak ada pilihan kena ada kiblat, jadi dia kena buat dinding. Dinding ni tinggi dia mesti lebih 2/3 hasta dan dia mesti hampir dekat dinding tu 3 hasta kalau jauh dinding.
Faham? Dia mesti dekat kat dinding ni. Mesti kurang daripada 4 kaki lebih dengan dinding. Dan dinding ni mesti tinggi dia paling kurang 1 kaki. Jadi kalau kiblat sini, tak apa. Ini yang di luar tandas. Di luar tandas maksud apa? Dalam semak. Ustaz, bila kita kata dinding, kalau kat semak tu maknanya semak tu ialah dinding lah. Dia tak ada apa-apa pokok kelapa. Yang dia tutup lah, pokok kelapa dia tak tutup ke sebatang. Apa-apa pokok rimbun-rimbun ke. Kalau orang Ustaz, macam orang yang berdiri depan kita tolong cover. Orang letak kain lah. Letak kain. Tak kain. Letak kain lah. Tak. Apa saja yang menghalang dia Dua pokok daripada tak boleh buat. lepas daripada kiblat. Maksudnya dia free, dia boleh tak ada apa-apa depan dia. Tu nama dia dinding. Kalau tak ada apa-apa depan dia, tak ada dinding lah. Sebab tu kalau kita camping, kita nak buat tempat buang air, maknanya kalau dekat sungai, boleh lepas itu je, tak ada dinding. Tapi orang tak nampak lah, bicara jangan orang nampak. Kalau orang nampak tak boleh. Tak ada orang. Tapi nak pastikan kiblat kat mana. Jangan hadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Ni haram buang air hadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Di tempat yang bukan tandas. Itu masuk penerangan tu lah. Itu masuk penerangan tu. Okey, faham ni dulu. Boleh faham tak ni? Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Yang jarak antara orang tu dengan dinding, jarak tu maknanya jarak ke hadapan ke ataupun kiri kanan belakang pun kena 3 Ke hadapan. hadapan saja dulu. Okey. Itu dikatakan adab. Menghadap. Tapi kalau orang sini nampak, dia nampak dosa pada segi itulah. Dosa pada segi orang nampak dia. Tapi ini dikira hanya cerita menghadap kiblat. Ustaz, kalau macam kita dengan anak kecil kan tak ada, tempat lapang tu tak ada benda lagi, tak ada kain. Kalau kita sebagai ibu ke apa tu jadi penghalangnya, Okey, boleh. Dia gini, kalau tak ada penghalang, tak apa. Tapi jangan bagi dia ada kiblat. Itu je. Faham tak? Kita ni cerita ni, jangan ada kiblat. Maksudnya kalau di sini dia ada kiblat tak apa. Sebab dia ada penghalang ni. Dia ada penghalang, ada jarak dia dekat dengan penghalang ni. Kalau kita, anak kita kencing lah, tengah highway ke apa benda ke. Atau kita sendiri kencing lah, tak tahan lah, tengah highway ke apa. Tengoklah kiblat kat mana. Jangan ada kiblat. Bila ada kiblat, berdosa. Janganlah dengan pintu kereta ke apa benda ke, pandai-pandai lah kita nak buat macam mana, betul tak? Kalau kita buka kereta, buka pintu depan, buka pintu belakang, belah kiri memang tak ada orang. Highway ni dah kita besar sangat nak kencing lah. Belah kiri tak ada orang. Highway. Dan kita ni nak hadap arah depan kereta, dan kita tahu di depan ni arah kiblat. Kita tutup. Buka pintu kereta, kita tutup. Tutup. Jadi, pintu kereta tu tinggi daripada ni dan kita dekat dengan pintu kereta tu, kita kencing. Tak ada lagi dosa. Walaupun kita menghadap arah kiblat. Itu maksud dia. Bukan maksud tak boleh kencing terus. Boleh kencing tapi tak boleh ada kiblat. Kalau arah itu arah kiblat, kalau begini ya. Sekarang ni arahnya ada kiblat. Ni ada kiblat. Ustaz, macam mana nak tahu arah kiblat Ustaz? Jangan tanya kiblat. Tak tahu arah kiblat. Kompas ada? Handphone ada? Yalah Ustaz, masa tu kan kita tak sempat. Tak sempat. Emergency. Tengok kejap. Emergency nak sangat-sangat. Nak sangat tu tak boleh buat apa lah.
Apa susah Namanya berhenti je. Buka iPhone dulu. Kalau dah tersempat dah terabur je, buat apa lah. Dia tak boleh tengok kiblat, tengok je bertanya dapat kiblat. Tak ada. Dia ada cara kiraan dia. Buka kompas. Kau buka kompas kan? Handphone ada kompas. Berapa arah kiblat Malaysia ni? Nombor berapa? tak semua. Nombor kiblat Malaysia berapa? Berapa darjah? 293 Ustaz. 292 Ustaz. Lebih kurang tu lah. Telefon tu 292 boleh, 293 boleh. 292. Nak kencing je. Tengoklah kejap. Tak tahulah saya kalau buka kita boom terabur. Itu memang bukan kata arah kiblat. Itu apa benda tak boleh buat. Kat hutan nak kencing. Tengok lah. Ni Ustaz, saya rasa situasi ni elok masa kita camping atau berkelah je lah Ustaz. memang lah. Keadaan tu. Kalau kita rasa macam terdesak nak buang air kat highway tu payah Ustaz. Payah ni payah. Keadaan yang dah terdesak sangat dah tak boleh lagi nak keluar kiblat ke apa ke. Sementara nak buka kompas tak jumpa pula. Software apa mana kompo dah keluar dah. Apa nak dikomposkan lagi. Dah lama handphone bukan nak kencing. Adakah berusaha tu? Taklah berusaha. Betul tak? Dan kita dah tak boleh buat apa. Dan kita dah tak tahan. Kalau dia kata bang berhenti bang nak kencing dengan ni. Bang berhenti dengan masa nak berhenti tu bukalah kompas kejap. Okey ni highway. Ni jalan pada selatan. Kiblat belah sini. Kencing belah sini. Itu je. Buatlah sedapat yang mungkin lah. Ustaz, kalau macam orang dulu-dulu tu, dia tandas pusing kan Ustaz? Dia cangkung je, tengok ada orang dia pusing sana. Sebab dia pakai kain tutup kan, plekat ataupun kain batik. Tu kira boleh lah. Satu kaki. Boleh lah. Boleh kan? Orang dulu tak ada jamban je. Zaman pusing tu lah Ustaz. Nampak orang pusing. Nampak orang dia pusing hal lain. Pusing. Dia pergi pusing sana, orang sana betul berak kat sana. Saya tak boleh bayang lah. Kadang-kadang nak bayang pun tak kerti nak bayang. Maknanya kain boleh jadi peninding lah. Kalau satu kaki cukup. Di depan Kain tak jadi peninding. Ya? Tak. Tak boleh? Tak boleh. Okey. Dia dinding ni depan kita. Kain ni untuk pakaian kita. Jadi orang dulu dia berak begitu je. Dia berak dekat belakang rumah. Tak tahulah kalau tengah malam sikit kurus. Tak tahulah. Saya tak tahu. Saya tak tahulah apa benda nak cakap kan. Kita tengok zaman tu. Zaman yang tak ada. Orang hidup tahun 1700, 1800. Rasanya masa tu tak ada tandas lah. Rasa lah. Kita nak tanya pun orang dah mati. Mungkin nenek moyang kita cakap dia orang berak ni tu je. Sebab tu hukum ni, kitab ni dia ambil daripada kitab lain. Kitab lain ambil kitab lain. Kan? Ilmu ni kan dia berturun-turun. Sebab tu dia ada cerita pasal dinding. Kenapa cerita pasal dinding? Orang yang buang air yang tepat tiada tandas seperti tengah lapang, padang atau dalam semak. Ini hanya applicable sekarang ni jika orang itu pergi camping. Orang tu pergi camping, barulah boleh digunakan perkataan ni lah. Kalau keadaan biasa, orang tak ada kencing berak dekat tengah laman kan, dekat tengah belakang rumah. Tak adalah. Tak ada. Macam mana pun tandas sekarang ni banyak lah. Kita kata banyak tandas lah. Peropam ke, apa benda ke, memang banyak tandas. Jadi tak perlu, benda ni cuma hanya panduan kalau kita dah camping lah. Okey. Sunat masuk tandas. Jadi kalau kita buat nota lagi, dalam keadaan begini, itu ini yang semua ni, dalam keadaan begini tiada haramlah ia menghadap kiblat.
Oh, betul. Ada lagi ke saya online? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Dalam keadaan gini, bini kata saya kata dah hilang. Ada haram menghadap kiblat. Ustaz ada pertanyaan dalam chat. Hukum buang air dalam sungai atau laut. Buang air sungai. Buang. Memang buang air sungai dulu. Tak ada masalah buang air sungai. Ustaz, nak tanya pasal itu Ustaz. Nak tanya pasal kalau kita dalam air Ustaz, katakan air itu pada dada kita kan. Terdesak sangat nak buang air kecil kan. Habis macam mana tu Ustaz? Dalam air, masa dalam air Ustaz. Buang tak apa. Oh tak apa. Saya buang je. Alah, orang pergi swimming pool tu kencing kan tu. Okey Ustaz. Biasa buat lah tu. Dulu kan PD kan orang nyanyi kan. Air laut bertambah masin. Tekpokan pudiksin. Budak-budak ke bawah lawak lah. Kenapa dia bertambah masin? Ramai orang kencing tu. Tapi dari segi hukum tak salah. Tak salah lah. Tak salah. Cuma kalau dari kesihatan tu tak baik lah. Mungkin dalam Kiblat tu Ustaz macam mana bab kiblat tu? kiblat tu sama juga. Kiblat ni kena ikut jugalah. Keadaan. Maksudnya macam kes tadi tu dia kecil dalam air, tapi dia kena pastikan dia tak facing kiblat jugalah kan Ustaz. Sebab dia tak ada dinding, betul lah jawapan saya. Tak ada dinding. Tu hari dia pergi dekat tepi swimming pool tu, dinding swimming pool tu, swimming pool kan pagi. Dia kencing. Dekat dinding pun dia kencing. Dinding tu kan tinggi. Pergi jauh dari orang lah juga. Mesti pergi jauh dari orang pun lah. Itu mestilah. Orang sebelah tengok apa kuning ni keluar di bawah. Mestilah kencing, betul tak? Tiba-tiba panas je. Tiba panas je. Apa pula swimming pool ni panas je. Tapi swimming pool memang orang kencing. Tapi najis lah swimming pool tu kalau kencing. Najis tak? Lebih dari 2 kolam lah. Lebih dari 2 kolam. Kolam tu. Lebih 2 kolam. Tapi kalau lebih 2 kolam tu memang satu swimming pool tak ada bau kencing, okey lah. Maknanya lebih 2 kolam kalau air tu tidak berubah. Tapi kalau air tu berubah, walaupun lebih 2 kolam, air tu bau kencing. Itu tak najis. Maknanya satu badan yang kita najis. Badan kita habis najis. Sebab air tu berubah. Walaupun dia lebih 2 kolam, dia berubah. Okey. Lepas tu, sunat. Sambung kat ini. Lepas tu ada satu bahagian pula. Sunat buang air. Dia campur ni, kan sunat kejap dia cakap, lepas sunat dia cakap haram, dia cakap begini, makruh. Ni, apa benda yang sunat ni? Masa buang air ni. Tulis je. Masuk tandas kaki kiri. Tandas ni apa? Tempat yang dihaskan buang air. Itu nama tandas. Kalau semak tu tak nama tandas. Semak tengah padang. Itu tidaklah dikatakan tandas. Tandas ni yang saya dulu pernah cakap lah. Jim Mim Banun tu. Jim, gue tulis
Mim, ba, nun. Mim, ba, nun apa? Buaya? Jamban. Ha? Jamban. Jamban. Ayam. Ayam. Kalau ayam nak kena belanja sate kacang sekali. Tak faham. Okey. Ni tanda ni lah. Balik malam, boleh belanja makan malam. Ikan baru makan semak. Next time Ustaz. InsyaAllah. Ini dulu guru cakap ini bukan kat kamus tau. Jangan cari kat kamus tu, tak ada kat kamus. Ni gym. Ni gym ni. Ni jalan. Gym ni jalan. Gym. Huruf gym. Ni jalan. Inilah. Mim ni apa? Masuk. 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 Ba ni apa? Buang. Buang. Ni buang. Lepas tu balik pada nun ni pula. Nun ni apa? Najis. Najis. Perlu kami belajar sampai peringkat ni lah. Diterangkan sampai keadaan ni. Bagaimana ada guru-guru ni dia memperterjemahkan apa dia tandas ni, apa definition tandas ni ialah memang ada pada kitab cakap yang kata jalan masuk pada buang najis. Ini definisi dia kata ni. Kalau kita masuk tu bilik air, tak ada jamban, shower, R&R. Kita rasa ada orang kencing dalam tu sambil mandi. Ada juga Ustaz. Selalunya orang kencing lah. Jadi bolehlah kita kena tandas, boleh. Jadi dekat tempat mandi tu pun sunat kita masuk dengan kaki kiri. Okey. Ini yang kita nak kena tahu sebagai pengetahuan. Kenapa masuk kaki kiri? Ini cucu tanya. Atok War. Kenapa masuk tanah ke kiri Atok War? Atok panggil apa? Cucu panggil apa? Topa. Oh, Topa Bapak Macam menteri Topa. Oh, Topa. Datuk Mustafa Muhammad. Topa. Itu panggil Topa. Topa, kenapa kita kata, masuk kaki kiri. Kita ajar cucu kita lah. Kenapa masuk kaki kiri Topa? Jangan banyak cakap masuk kaki kiri yo. Tak ada itu. Tak ada ilmu yang dia dapat. Tanya nenek tu. Nenek pergi surau. Nenek, tanya Datuk lah. Datuk pergi surau. Nenek lupa dah lepas banjir habis pun lupa. Tak ingat apa boleh tu. Kenapa masuk kaki kiri? Ini pengetahuan yang kita kena tahu. Dan ramai orang tahu. Tapi memang kita rendahkan diri kita untuk kita kata kita nak tahu. Itulah saya belajar ilmu. Jadi ni tandas. Ni tandas lagi. Ni tandas. Dan ni adalah ni luar tandas. Ni kawasan luar tandas. Ni. Ini luar tandas. Okey. Kenapa bila nak masuk pada pintu tandas ni, kenapa kita dikendaki untuk mengirikan? Kenapa? Ni luar tandas. Jadi, sini luar tandas ni
dia adalah tempat yang lebih mulia ni. Ini tempat ini lebih mulia daripada tandas. Okay. Kenapa tempat ni lebih mulia tandas? Sebab tempat ini lebih mulia kerana apa? Tiada najis. Tandas ni orang buang air, bukan ada najis. Tempat tu pun untuk buang najis. Bila tempat lebih mulia, masuk ke tempat yang kurang mulia, jadi itu yang dikatakan kaki kiri. Jadi buat dia punya satu rumusan kat sini. Bila tempat yang lebih mulia memasuki tempat yang kurang mulia, maknanya darjat kemuliaan dia, sunat pada melangkah itu kaki kiri. Kalau tak faham, boleh tanya ni. Ni benda asas ni. Ni benda asas dia. Boleh faham maksudnya. Cuma selama ni kita masuk kaki kiri tapi kita tak tahu kenapa masuk kaki kiri. Ya Allah, apa benda tu? Masuk kaki kiri tapi tak faham kenapa masuk kaki kiri. Tanya kita faham lah. Okey. Kalau macam ni, ini masjid. Dan di sini adalah luar masjid. Ini adalah luar masjid. Jadi kat sini kita kata apa kita kata? Masuk kaki Kanan. Kaki apa? Kanan. Kenapa ni dikatakan masuk kaki kanan? Masjid lebih mulia. Maknanya kita kata sini masuk ke tempat yang lebih mulia dari tempat darjat kurang mulia. Ini luar ni kurang mulia, masjid lagi mulia. Jadi kita ni jadi kita ni masuk ke tempat yang lebih mulia. Jadi nak kena buat apa? Nak kena masuk kaki kanan. Kenapa? Tempat luar ni kurang mulia. Tapi masjid ni dekat tandas ni tempat ni kurang mulia. Kita dekat luar, kita berada tempat yang mulia. Jadi bila dekat luar ni kurang mulia, masuk ke tempat yang mulia, maka masuklah dengan kaki kanan. Okey. Dekat mana tempat yang masuk kanan, keluar kanan? Jadi masuk kanan ni, masuk di kanan, masuk dalam ni kanan. Keluar kaki Kiri. Ni. Melangkah masuk itu kaki kiri. Tambah lagi ini 6. Keluar kaki kanan. Kenapa keluar kaki kanan? Luar lebih mulia. Luar lebih mulia daripada tandas kaki kanan. Okey.
Dekat mana tempat masuk kanan, keluar kanan? Rumah. Masjidil Haram. Ini masjid. Masjidil Haram. Masuk Kaabah. Masuk Kaabah. Dalam ni Kaabah. Ini kita ke Kaabah. Buat arrow. Faham sikit. Belajarnya kena rajin. Kalau tengok apa nak salin terbulat sana, terbulat sini. Lagi mana dapat ilmu. Kita juga nak faham benda ni, bukan orang lain ni. Untuk kita ni, bukan untuk orang. Ni gambar. Okey. Kita dah pergi masjid. Ni masjid. Ni keliling ni masjid. Keliling ni masjid. Ni Kaabah. Jadi masjid masuk Kaabah, tempat mulia pergi tempat mulia. Kaabah tempat mulia, keluar tempat mulia, pergi tempat mulia balik. Maka kat sini kita buat nota. Apa sini? Masuk kaki kanan dan keluar kaki kanan. Nota tambahan. Sunat juga masuk kaki kiri kepada tempat seperti apa contoh apa? Pasar. Pasar. Kenapa pasar? Tempat yang leka, Ustaz. Tempat leka bukan. Kotor. Tempat ini kotor. Ada darah ikan, ada darah daging. Maknanya kat luar ni tak ada darah. Kat dalam tu ada darah-darah. Darah daging, darah ni, darah itu kan. Jadi tempat tu kotor lah. Kotor tu ada darah. Seperti pasar. Dan tempat Larung. maksiat. Masuk pasar malam, masuk tempat karaoke, itu karaoke punya. Masuk tempat apa lagi tempat maksiat? Tempat langsing-langsing. Tahu? Itu langsing punya tempat lah dia dah. Itu lagu Shalom langsing lah. Tempat langsing-langsing. Masuk kaki kiri. Apa? Luar ni mulia, tak ada maksiat. Dalam tu ada maksiat. Dan tempat memungut cukai yang tiada dibenarkan syarak. Cukai yang tak dibenarkan oleh syarak. Dikutip. Tapi syaratnya tak dikutip. Tapi dikutip. Islam kata tak boleh kutip cukai je ni. Dia kutip. Maksudnya kita pergi tempat tu kita dah bayar. Kita tak ada bayar, okey ada hukuman. Kau terbayar juga. Ada pencekik darah ni. Jadi tempat tu sunat masuk kaki kiri. Sunat berurusan dengan tangan kiri. Bagi borang tangan kiri. Ambil barang tangan kiri. Kalau boleh sign pun tangan kiri. Jalan. Kenapa? Syarat tak benar kau buat, kau paksa aku buat. Kau paksa aku bayar. Everything is on left. Kalau di bahasa sana. Ini orang. Ni. 3 orang. Ni. Buka file. Ni. Pegang file. Ni. Kenapa? Ini not lock.
Ni yang dia cakap kata gini lah. Okey. Lepas tu kan tak Ustaz, senang. Ustaz boleh tanya? Ha. Apakah yang dimaksudkan dengan memungut cukai yang tiada dibenarkan syarak? Macam cukai kita, cukai pintu, cukai hiburan tu Ustaz sebelum hari ni? Betul tu. Ya, cukai KFC yang kita makan KFC semua tu. Cukai hanya syarat ke tak boleh? Tak boleh lah. Dia patut jangan cakap cukai pintu. Patut cakap yuran memungut sampah. Itu boleh lah. Faham tak? Jadi satu rumah ni dia ambil satu nilai dan gunakan itu untuk pungut sampah kita kat depan rumah ni. Lalu cukai pintu ni diguna untuk tu lah. Cakap yuran putih sampah. Jelas lah perkhidmatan. Kalau kata cukai ni patut dulu penjajah ni disentang antaranya kenapa? Dia nak putih cukai. Dia nak putih cukai orang kampung. Tu penjajah tentang. Orang tentang penjajah ni. Orang lama bangun tentang penjajah ni. Kenapa? Kerana Islam ni tak cukai ni tak ada. Dia datang dia create cukai ni. Hanya kita kena lah Kalau ikut syarat tak boleh. Hukum tetap kata tak boleh. Orang buat itu tanggung lah. Tanggung dosa. Dia yang ada zakat. Jizyah. Kalau orang kafir kena bayar jizyah. Orang Islam boleh keluar zakat. Itu yang ada patutnya. Jadi orang kata kalau tak ada ni macam mana kerajaan nak berjalan. Adalah cara lain dia, yuran-yuran yang dikenakan. Jangan kata cukai. Dia kena fikir macam mana. Betul tak? Dia kena fikir macam mana. Saya rasa lah pendapat saya kan. Staf kerajaan ni terlebih saya tengok. Lebih ramai daripada sepatutnya. Tu kerajaan jadi besar. Kalau cakap tadi dia politik kan semua cakap lah. Okey. 3 orang ni kerja seorang boleh buat ni. Kalau dekat swasta lah. Saya tak tahulah. Ini masing-masing ni faham lah. Okey. Lepas tu, ini dah masuk sunat. Sunat masuk tandas kaki kiri. Lepas tu, dan keluar kaki kanan. Okey, itu dah 2 sunat. Lepas tu, sunat lagi. Buat dekat sebelah. Baca doa. Sebelum masuk tandas. Doa tu nak kita pun. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya kalau terjemahnya betul tepat gitu lah. Yang lengkap. Aku berlindung a'udzubika aku berlindung denganmu minal daripada hubus siwal khaba'ith. Aku berlindung denganmu daripada syaitan-syaitan jantan dan betina. Tak betul itu. Dia nak suruh apa? Dia nak suruh kita belajar berdoa. Minta lindung. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung denganmu
dari syaitan jantan dan syaitan betina. Syaitan ni dia akan betina. Ni. Ini doa dia. Ini baca, dia kata, dekat pintu. Sebab kita kata, dekat pintu. Kalau kita nak kencing dekat highway, dekat RNR, kita keluar kereta kita dah baca dah. Allahumma inni tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak dapat dah sunat. Kenapa? Dia baca dekat dengan pintu bilik air. Bukan jauh lagi dah baca. Dekat pintu tandas. Bukan dalam tandas. Lepas tu, sunat baca ini selepas keluar tandas. Wahai Tuhanku, sucikan aku sekali puji bagi Allah, Allah bukan di atas. Atas dulu lah. Sekali puji bagi Allah. Baca orang yang pertama dulu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerusingan daripadaku dan memberi aku afiat. Afiat apa? Sehat. Memberi aku afiat. Dan elok ditambah tambah apa? Tambah lagi doa dia. Makan macam-macam. Makan cendol, tambah jagung. Makan cendol, tambah kacang. Makan cendol, tambah pulut. Mentera darah, tambah. Tapi doa tak tambah. Doa tak tambah. Makan mihun pagi, tambah telur. Tambah sambal sotong. Makan nasi lemak. Doa, ni dah lah. Apa banyak-banyak. Ini pun okey. Boleh ke itu? Tak bagus lah. Makan bertambah. Sucikan. Kau dengar apa cakap ni? Ada Ustaz. Ustaz. Daripada nifak. Dengar Ustaz. Nifak ni sifat munafik. Dan lindungkan aku daripada melakukan kejahatan. Ini selepas keluar dari tandas. Ini macam itulah. Gitu.
Jadi sunat buang air tadi berapa? Ini 1. Dan 2. Buat nombor. Buat nombor. Buat nombor. Ini penerangan. Ini definasi. Jangan lupa tulis ni jamban. Nanti tak tuliskan apa Jimin Bandung ni. Oh tak boleh lah, dia ganggu apa. Tak ada lah, dia ganggu Sanjawi. Okey, ni. Ni sunat buang air 1, 2. Okey. Ini haram buang air nombor berapa? 1. Nanti kita jumpa haram lagi, kita buat nombor 2. Ini sunat buang air 1, 2. Ini sunat buang air nombor berapa? Ini nombor 3. Ini sunat buang air nombor berapa? Ini nombor 4. Jangan memandang kemaluannya. Ini bab apa ni? Makro. Adab. Makro. 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 Apa di makronya? Pertama, kita tulis ini. Tulis besar-besar. Dia nampak. Orang Melaka kata besar-besar. Ni. 1. Jangan pandang kemaluan masa buang air. Kemaluan siapa? Nya. Kemaluan sendiri. Sendiri punya kemaluan jangan pandang. Kalau sendiri punya pun jangan pandang. Kalau anak punya boleh elok ke pandang. Tidak. Tak juga, tak boleh juga. Makro juga, makro juga. Okay. Ada guru kata, Sayyidina Ali orang yang tidak pernah memandang kemaluan diri. Dia kata gitu tau. Wallahualam. Kenapa? Taat dia kepada Allah. Lepas tu makro berapa mata ni dia tak elok tengok orang kena seksa, tengok orang kena pukul. Jangan tengok tau dekat YouTube ni. Orang kena seksa, orang kena pukul. Tak elok. Tak elok. Ini tengok kemaluan ni. Di mata ni dia tak elok untuk benda gitulah. Dia elok pandang Quran, pandang Kaabah, pandang mak, pandang bapa, pandang isteri, pandang anak. Pandang benda yang boleh dipandang lah. Pandang ciptaan Tuhan, tengok Allah yang kau buat pokok ni besarnya. Tak ada orang baca pokok ni, hidup pokok ni. Kau yang menghidupkan. Pandang begitulah, pandang dengan mata hati. Itu baru ada pahala. Pandang kemaluan sendiri ni, tu dikatakan makro. Makro. Lagi, nombor 2. Jangan memandang kepada sambung nanti. Sambungan ni sambung. Ni nombor 2 ni wah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz. Sambung. Okey, jumpa besok lah. Petronas masih tiada sabar berita. Tak tahu cerita, entah nak buat lagi ke tidak pun tak tahu. Senyap-senyap, rasanya macam tak nak buat lagi. Dalam bulan tu tak apa. Boleh saya rehat. Sebenarnya tak ada. Malam ni memang tak ada kelas. Kami nak pergi, ni kejap lagi nak pergi daerah. Lagi jalan-jalan lah saya cakap. Ustaz nak tanya boleh?
Kalau kita dah Yang masuk slide tandas, kita terlupa, kita keluar balik boleh Ustaz? Lepas tu buat semua benda, masuk balik tandas. Boleh, nak keluar balik boleh. Tapi jangan nak terkencing sangat keluar balik. Begitu. Sekarang berterabur Masuk tengah slide. jalan. Okey. Ini slide ni. Itu berapa slide dari bawah? 3, 4 Zat. 3 je. Ni. 9:30 AM. 3 lah. Jazakallah Ustaz. Ni 2. Ni 3. Saya cakap yang nota ni simpan lah. Kenapa nota simpan? Besok kalau nak mengajar, guna kitab ni. Guna kitab ni. Jadi penerangan kita akan tulis dekat board ke, kita buat dekat slide ke, kita nak tunjuk slide ni pun tak apa. Jadi penerangan ni dekat sini. Susunan structure kan nota ni pada kawan-kawan yang belajar dengan kita tu, structure kan, struktur dia dekat sini. Tapi kitab kena baca juga. Kita kena baca. Jadi struktur dekat sini. Di sini cara nak faham. Jadi bagi-bagikan. Sunat dekat sini. Makruh kat sini. Nanti jumpa sunat lagi. Sunat pula. Ada lagi yang tak cerita dalam kitab. Kita tambah pula. Sunat tutup kepada. Yang tak cerita dalam kitab tutup kepada. Jadi sunat tutup kepada. Sunat pakai slipper. Ada cerita dalam kitab mungkin tak ada. Tambah. Jadi buat nota macam ni. Jadi print simpan. Nanti satu hari nanti kita ulang kali rujuk balik ni. Dengar balik suara. Lepas tu dalam satu hari nanti mungkin kita nak mengajar ke, ada orang nak tunjuk ajar kan, orang kata nak suruh ajar aku. Aku nak ajar apa, cara masuk jamban aku tahulah. Tak apa cara masuk jamban. Okey, apa? Ni struktur dia dah ada. Kita ada buatkan struktur dia, structure dia dah ada. Jadi binaan ilmu tu atas struktur yang walaupun tak lengkap, tapi ada benda yang kita rujuk dengan kitab dan nota. Okey, dia boleh faham. Itulah keadaan dia. Okey. Dah. Nanti jumpa lah. Bila Besok lah. Pukul 8. Lima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maaf, wabillahi alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, dia dulu. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Alhamdulillah, syukuran. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sahabat semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
الحمد لله 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 الحمد